بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita mengulang kaji pada hari Ahad ini untuk melihat kepada halaman 190 hingga 194 dan pada hari ini sekali lagi ulang kaji kita dan bersama tetamu istimewa kepada Ustaz Furqan Fawaz daripada Zain. Ya, ahlan wa sahlan Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Sihat Waalaikumsalam ya. Beri salam kepada kita saya kita. Okey, alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz Furqan Fawaz. Ustaz Tarmizi nak kena perkenalkanlah ustaz kita daripada Mesir yang hadir pada hari ini. Terkenal dengan suara indah ya, masya-Allah ya. Kalau Ustaz perkenalkan ya. Al-Fadhil Ustaz Fazrul yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Yang dimuliakan Fadhil Ustaz Fazrul dan juga tetamu kita Ustaz, saudara Ustaz Furqan Fawaz, menghabiskan hafazan Al-Quran di Tahfiz Sulaimaniyah ketika berusia 14 tahun Ustaz. Subhanallah. Melanjutkan pengajian diploma di Kolej Ihsaniyah Pulau Pinang ketika umur 16 tahun dan menerima ijazah sarjana muda Syubra Mesir jurusan Al-Quran wal Qiraat. Subhanallah, mempunyai kemahiran bertaranum Al-Quran dan juga bernasyid
dan kini salah seorang guru Al-Quran, tenaga pengajar di Ma'had Tahfiz Al-Quran Tahfiz Darul Furqan. Tahfiz Darul Furqan. Dan Ustaz Furqan Fawaz juga merupakan Johan Tilawah Al-Quran peringkat negeri remaja 2011 dan Johan Hafazan Al-Quran peringkat negeri Selangor tahun 2014 dan 2015. Subhanallah, sangat aktif dalam penyampaian Al-Quran dan juga nasyid, Ustaz. Nasyid. Ya, subhanallah, anak muda yang ada berita, ada single yang akan keluar nanti. Ya, subhanallah. Ya. Kita dengarkan insya-Allah. Kita dengarkan. Insya-Allah. Jadi sebentar tadi, awal tadi Ustaz Furqan telah pun membacakan kabar gembira daripada Allah SWT kepada orang-orang yang beriman, yang berjihad fi sabilillah, dengan kabar gembira rahmat daripada Allah dan juga keredaan, ya, keredaan daripada Allah. Wa jannatil lahum fiha, ya, na'imun muqim, iaitu mendapat syurga, kesenangan yang kekal di dalamnya, dan bukan sekadar kekal ataupun muqim, tetapi khalidina fiha abada, ya, kekal selama-lamanya di syurga itu. Innallaha indahu ajrun azim, dan ganjaran di sisi Allah itulah ganjaran yang azim. Disebabkan apa? Disebabkan apabila melihat kepada perjuangan di atas dunia ini, kadang-kadang orang mungkin dipandang hina, Ustaz, ya, dipandang kecil, dipandang tidak elit, tidak penting, tidak trending contohnya. Tetapi rupa-rupanya apabila kita berpegang kepada iman, kita berjuang kepada kebenaran tersebut, Allah menyatakan indahu ajrun azim, ganjarannya azim, amat besar, amat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah kabar gembira untuk tuan-tuan yang terus, ya, berkongsi, share di Facebook, yang beritahu kepada anak-anak, kepada rakan, jom kita tengok My Quran Time ataupun kelas-kelas Quran, untuk pastikan ia diperjuangkan. Satu, kita baca; yang kedua, kita faham; yang ketiganya, kita ingin mengamalkannya di dalam kehidupan seharian. Dan ayat yang ke-23 adalah peringatan daripada Allah agar mementingkan ataupun menentukan keutamaan, ya. Kali ini mungkin Ustaz Fawaz kita Ustaz Furqan Fawaz untuk membacakan ayat 23 ini, ya, kerana ini adalah seruan kepada orang yang beriman. Jangan mengambil, ya, jangan kamu jadikan bapa-bapa kamu, saudara kamu aulia, ya, iaitu sebagai pemimpin jika mereka lebih mementingkan kepada kufur atas iman, ya. Jadi nak ceritanya ialah keutamaan kepada akhirat, kepada iman, itu adalah sifat orang yang beriman, ya, berbanding dengan hanya mementingkan pasal keluarga saya, kekayaan saya, kepada bisnes saya, menyebabkan orang itu tidak mahu berjuang, ya. Pasal perjuangan ini memerlukan kepada komitmen dan pengorbanan. Kita baca ayat 23 bersama dengan Ustaz Furqan sebelum kita nak berkenalan lebih jauhlah dengan Ustaz Furqan selepas ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim ayat yang ke-23, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudara kamu pemimpin kamu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di kalangan kamu menjadikan mereka pemimpin kamu, maka mereka itulah orang yang zalim. Istilah yang Allah gunakan dalam ayat ini adalah aulia ataupun wali, ya, iaitu sebagai pelindung, maksudnya pelindung, sebagai pemimpin, orang yang memberi kesan cara berfikir, cara kita menentukan kehidupan kita. Maka Allah pesan bahawa jangan diambil kalau mereka mengutamakan kufur atas iman, faulaika humul zalimun, iaitu mereka itu adalah orang-orang yang zalim, ya. Jadi ini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bila kita cenderung kepada orang yang zalim, dalam surah Hud Allah menyatakan bahawa kesannya kita boleh disambar di api neraka, bukan masuk api neraka, disambar. Maksudnya api neraka tu dah nantikan sahaja, akan terus menyambar kepada siapa? Kepada orang yang cenderung, yang menyokong kepada orang yang zalim. Bukan orang yang zalim, orang zalim memang confirm, tetapi orang yang cenderung sahaja kerana memberi sokongan, ya, yang memberi undi, yang memberi tampuk pemerintahan kepada orang-orang yang akhirnya dia rasa bahawa diri dia bagus untuk terus memimpin dengan cara yang zalim. Jadi ini peringatan untuk kita perjuangkan, dan perjuangan Al-Quran ini ada pelbagai tahap, ya. Salah satunya untuk kita membaca, kemudian kita nak memahaminya, dan seterusnya kita memastikan ia dilaksanakan dalam organisasi, dalam negeri negara kita. Jadi mungkin kita nak berkongsi melihat kepada pengalaman Ustaz Furqan, ya, di Mesir ataupun sebelum ke Mesir, ya, di Turki Sulaimaniyah itu dalam sistem Turki, kan. Kemudian pindah ke Shubra itu adalah sistem Mesir, dan kemudian sekarang ini memimpin di Darul Furqan, ya, sistem Malaysia lah pula, kan. Jadi boleh cerita tak apa beza sistem Turki, Mesir dan juga Malaysia? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tamanya saya dibesarkan alhamdulillah dari dalam kalangan family Al-Quran. Ya. Sehingga kan saya sendiri mengingatkan, masa tu saya cakap dengan mak saya ingat lagi. Umi semua orang hafal Quran ke? Maknanya benda tu pada asalnya kita tak minat. Kenapa dipaksa hafal Quran kan? Ya. Pada asalnya daripada tak minat, pada usia berapa 9 darjah 3. Darjah 3 masa tu saya cakap nak berhenti daripada hafal Quran. Nak sambung, nak fokus akademik lah. Maksudnya dekat Darul Furqan tu kita ada hafal Quran, petang kita belajar akademik. Sains, matematik sebagainya lah. Jadi bila mak saya benarkan saya belajar akademik, tapi akhirnya kita rasa bila mana kawan-kawan duk cakap dalam adik-beradik kau semua bagus, sampai kau teruk. Kawan-kawan duk provoke gitu kan. Yang lain semua wali, sampai kau hancur. Bila kita kena ayat-ayat macam tu yang buat kita okey. Mana ni daripada suasana yang kita sangka dorang cuma menganggap orang yang hafal Quran tu bagus, jadi kita challenge diri. Saya pun fokus hafal Quran daripada usia yang sebetul-betulnya fokus umur 11 tahun. Jadi alhamdulillah pada usia tingkatan 1 saya dimasukkan ke Mahat Tahfiz Sulaimaniyah. Dia menggunakan sistem Turki. Sistem Turki ni dia berbeza dengan sistem kita, di mana kalau sistem di Malaysia kita akan hafal daripada surah Al-Baqarah, daripada ayat pertama. Tapi kalau sistem Turki dia akan bermula daripada surah Al-Baqarah, muka surat terakhir sekali. Sistem Turki dia akan bermula daripada muka surat terakhir. Contoh muka surat terakhir juz 1, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Okey, lepas tu kalau kita nak besoknya kita nak sambung pula hafazan, bukan juz 1 dah, juz 2 pula. Daripada muka surat akhir juz 2. Kalau muka surat akhir juz yang kedua. Juz 2 muka surat terakhir. Lusanya nak hafal juz nak hafal yang baru, juz 3 pula. Masya-Allah. Apa? Qul amanna billah. Maksudnya muka surat akhir juzuk yang ketiga pula. Juzuk yang ketiga. Okey. Lepas tu sambung juzuk ke-4, ke-5, ke-6 sampai juzuk 30. Okey, dah habis juzuk 30 surah An-Nas tu. Balik pada juzuk 1. Muka second last, muka surat second last juzuk 1. Terbalik dia terbalik. Dia hafal ke belakang gitu. Ke belakang. Wa idh yarfa'u, kemudian juzuk 2 macam tu juga. Sampai juzuk 30, maknanya kita akan khatam 30 juzuk tu dekat Al-Fatihah. Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi. Jadi apa dia punya prinsip ataupun falsafah? Dia punya perbezaan diorang ni maksudnya
kita akan hantar hafazan tu sekali ingat ulangan. Oh. Maknanya kalau dekat sistem Malaysia ni mungkin ada budak yang lebih sukakan hafazan baru je, dia tak nak hantar ulangan. Tapi kalau sistem Turki ni dia automatik akan hantar ulangan sekali. Okey. Sistem dia agak pening sikit. Jadi nak bawa ke Malaysia tu agak berat. Ramai mungkin antara pelajar-pelajar yang betul-betul tekun akan dapat menghabiskan dengan sistem Turki, tapi kebanyakannya majoriti lah yang saya ajar sekarang tak mampulah untuk sistem tu. Sebab dia tak majoriti kan. Ramai pelajar yang lain mungkin senang. Sistem Turki dia agak susah tapi cepat habis. Oh, Cepat Sebab saya bermula sistem Turki, saya dapat habiskan 20 juzuk dalam masa 6 bulan. masya-Allah. Dalam masa 6 bulan itu kita dapat habiskan. Kemudian saya sambung ke Penang. Diploma Quran. Sebab kita fikir kalau saya tak sambung diploma Quran kiraat ni, mungkin saya tak mengulang Quran. Jadi bila sambung bidang Quran juga, dalam bidang kiraat kita akan ada waktu untuk mengulang yang banyak lah. Kemudian bila dah habis dalam usia 18 tahun macam tu, sambung ke Mesir pada usia 18 tahun sehingga ke 21 tahun. Alhamdulillah baru je sekarang ni umur 23. Baru sangatlah habis di Mesir tu. Habis, ya. Dalam degree lah kita panggil. Okey, masya-Allah. Itu adalah perjalanan hidup Ustaz Furqan kita. Maksudnya di Turki ataupun dalam sistem Turki itu menariklah dia daripada hujung-hujung tu. Saya pun cuba memahami apa rasional di sebalik itu, tapi kalau tadabbur memang kita biasanya akan cuba pergi ke sana ke sini. Dan bila kita dah tengok sesuatu ayat ini dan kemudian kita akan recall balik. Ini kalau kita baca daripada awal sampai akhir, kita akan recall balik perkataan yang kita dah jumpa, kan. Tapi kalau bermula daripada hujung, kita mungkin tak jumpa lagi lah perkataan itu. Cuma kelebihan tadi dia boleh hantar balik, kan. Hantar ulangan sekali. Hantar ulangan. Jadi maksudnya tak adalah dia terlepas, kan. Maksudnya bila hafal je tinggal. hafal je tinggal, kan. Kebanyakannya memang begitulah, kan. Macam kalau saya buat dengan anak-anak tu, kalau dia baca surah Al-Kahfi tu, page yang pertama, bila dia dah hantar, bila dia bagi yang baru, yang belakang tu dah tinggal, kan. Kita tahu. Jadi kalau yang ini tidak ada option, dia mesti akan patah balik. Jadi mungkin di situ satu perkara yang menarik untuk diberi perhatian. Jadi ini sebagai satu perjuangan ya bersama dengan Al-Quran. Dan mungkin kalau nak lebih lagi kita melihat kepada Ustaz Furqan sebentar tadi, sepanjang pengalaman bersama dengan Al-Quran ini, dari segi baca, hafal, dari segi kefahaman, kat mana Ustaz Furqan belajar dia punya isi intipati? Dari segi kefahaman, kalau kita macam penghafaz Quran, kita ada orang yang kebanyakannya mudah akan baca makna dulu. Supaya bila dia baca makna tu dia faham. Macam kalau saya pula baca makna sebab saya nak melagukan ayat tu. Kalau kita tengok macam ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu, kita baca lagu Hijaz. Maknanya ayat pesanan daripada Allah. So tegaslah lagunya. Dan agak sedih juga. Tapi bila ayat yang menggembirakan, kita akan baca dengan lagu Jiharkah contoh lagu, dan lagu Ros. Macam itulah. Tapi kalau untuk penghafaz Quran, memang kebanyakannya akan baca makna, tadabbur, kemudian baru dia senang nak hafal. Tapi kalau macam saya hafal dulu baru baca makna. Ya, hafal dulu ya. Okey. Pasal mungkin daripada kecil lagi dah mula menghafal, kan. Kalau kecil kita ni memang tak berminat nak membaca sangatlah, terjemahan je, betul. Kita baca je yang ada kat tengah ni. Kalau dah habis baru kita baca terjemahannya, kan. Kalau macam di Mesir tu memang ada silibus lah, ada pengajian tafsir tak? Ada. Kalau kat Mesir tu ada bahagian tafsir, ada bahagian cabang-cabang bacaan dia pula, kan. Wadduha wadduhi wadduha tu qiraat tu lah, ya. Masya-Allah. Okey. Jadi itu adalah pengalaman dan kita ingin terus pada halaman 191 untuk kita meneruskan lagi ulang kaji kita. Di dalam halaman 191 ini bercerita tentang wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najas, pada ayat yang ke-28 ya. Sesungguhnya orang musyrik itu najas. Yang telah pun kita bincangkan semalam bersama dengan Ustaz Syari bahawa sebenarnya konsep najas ini bukanlah secara fizikalnya semata-mata, tetapi yang diberi fokus kepada iman di dalam orang musyrik itu yang perlu dijauhkan daripada Masjidil Haram, kerana ada tradisi mereka hadir ke sana dengan berhala, hadir ke sana dengan tidak berpakaian. Maka selepas daripada tahun itu, tahun ke
9 Hijrah ya, bila ayat ini dikumandangkan kepada para hujaj yang dipimpin oleh kalau orang Islam dipimpin oleh Saidina Abu Bakar, kata lepas ini dah tak boleh dah selepas peristiwa Fathu Mekah tersebut. Wa in haiftum ailatan, ya, jika mereka bimbang kalau tak ada orang yang nak datang ramai ke dalam bumi Mekah itu kerana isu ekonomi, sebenarnya Allah mengingatkan Allah boleh bagi sahaja, ya, bagi sahaja fadal daripada Allah, dan ini yang disampaikan pada ayat 28. Jadi maksudnya perjuangan perlu diteruskan. Qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Jadi kita nak baca ayat yang ke 29 ini sebagai satu peringatan agar perjuangan jangan pandang belakang, dan dalam masa yang sama kita kena tahu bahawa qatilu di sini, berperang ini hanya dengan syarat, ya, syaratnya ialah diumumkan oleh ketua bagi sesebuah negara, dan dalam masa yang sama ialah untuk melindungi, bukannya untuk menyerang. Kita baca ayat 29 bersama dengan Ustaz Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah ayat 29 yang menjelaskan kepada kita betapa yang perlu diperangi adalah kepada mereka yang tidak beriman pada Allah hari akhirat, ataupun kalau mereka ini adalah bukan di kalangan orang Islam yang sanggup untuk tunduk kepada peraturan, membayar jizyah, maka mereka tidak diperangi. Tetapi kalau mereka ingkar dan tidak memeluk kepada agama Islam, ya, maka seseorang itu yang menyusahkan kepada sesebuah negara perlu diperangi. Inilah antara intisari ayat 29. Kita berhenti sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا
الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله Allah. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, subhanallah. Itulah bacaan Ustaz Fazrul, contoh Taranum Hijaz. Hijaz, ya. Kita baca dia Taranum Hijaz, dan kita perhatikan daripada awal tadi, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pelbagai variasi bacaan yang telah disampaikan oleh Ustaz Furqan Fawaz tadi. Ada Jiharka, ada Nahawan, kemudian ada Hijaz. Jadi macam Ustaz Fawaz sendiri ketika hafal Al-Quran tu, adakah masa-masa hafal tu sudah ada elemen-elemen taranum ini? Satu. Yang keduanya, mungkin boleh kongsi sikit suasana Al-Quran ketika belajar dekat Mesir tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula saya menceburi bidang taranum ni adalah pada waktu darjah 6, umur 12 tahun. Masa tu saya cuti sekolah. Sebulan kan kita cuti sekolah, bulan 12 tu. Betul. Masa tu Umi pula tengok kita asyik main je kan. Sebulan tu main je. Jadi dihantarnya saya ke rumah Ustaz Wan Fakhur Razi. Oh, Ustaz kenal kan? Kenal, Ustaz Fakhur Razi. Pada waktu tu Umi cuma bercadang untuk belajar tajwid je. Tapi bila Ustaz Wan dengar kita baca Fatihah tu, kita dah baca berlagu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Wan cakap ni kamu ni boleh belajar taranum. Jadi dia ala-alang tu dia kata dia ajar taranum sekali. Mula-mula pergi ramai-ramai dengan adik-beradik lain. Tapi dalam masa 2-3 bulan tu tinggal seorang je saya. Taranum kan di satu ilmu yang susah. Betul. Tanpa minat pun kita tak lagi jauh lah. Betul. Tapi masa tu bila dah belajar dengan ustaz tu rasa minat. Sebab ilmu taranum ni dia bukan sahaja belajar lagu semata, dia datangkan keseronokan dalam kita nak baca Quran tu kan. Bila kita naikkan suara, turun suara, dia tak adalah kita naikkan tu ikut suka hati kita je menjerit-jerit kan. Dia ada teknik-teknik, dia ada corong-corong dia yang kita kena belajar untuk belajar lagu ni. Kemudian pada usia saya dah sampai ke Mesir tu, dalam 19 tahun macam tu, kita kat Mesir tu kita tengok orang Mesir ni dia memang popular dengan haflah ataupun bacaan Quran yang macam tadilah yang kami baca tu, dia memang popular. Berbeza kat Malaysia ni mungkin ada musim-musim dia waktu ada tilawah. Bulan 1 bulan 2 gitu kan. Tapi kat Mesir ni kalau ada kematian dia, ada orang baca Quran macam tu. Dia bila ada kematian ni, dia kalau kat Malaysia kita buat tahlil betul. Tapi kat sana dia akan panggil kori-kori yang hebat-hebat ni untuk bacakan Quran, nak bagi tahu kat rumah tu ada orang mati. Macam tu. Jadi bila kita datang kat Mesir tu, satu suasana yang baru. Dia akan sediakan kursi banyak-banyak depan rumah. Sepanjang jalan tu aku boleh duduklah. Dengar je. Ikuti bacaan tu. Kita dengar je. Jadi kori itu yang baca. Satu malam tu dia baca. Subhanallah. Masya-Allah Mesir. Dan mic dia bukan satu rumah tu je dengar. Satu kampung. Memang orang tahu ada orang meninggal. Memang orang akan tanya siapa yang meninggal tu. Macam itulah suasana kat Mesir tu yang saya rasa kalau kita kat Malaysia buat macam tu best Ustaz. Subhanallah. Kan? InsyaAllah. TV Hijrah ada buat tu haflah. Ada orang meninggal. Yelah alhamdulillah kat TV dah ada sekarang. Subhanallah.
kita kerapkan lagi. Ada kematian boleh baca Quran. Jadi maksudnya daripada situ juga timbul menambah lagi minat. Menambah minat. Oh. Tapi masa tu tak ada belajar secara mendalam lagi kan? Tapi kat Mesir dia kuranglah ada apa guru-guru ni biasanya dia orang tak ada belajar macam kita. Guru one by one tak ada. Kat Mesir ni dia just mendengar. Sebab kat tepi jalan ke kat pasar-pasar malam ke ada kaset-kaset Quran yang macam tadi. Subhanallah. Bacaan tu sentiasa ada dekat walaupun kat kedai sayur sekalipun ada orang baca Quran macam tu. Subhanallah. Daripada situ saya tanya orang-orang Arab, memang korang tak belajar apa one by one tak? Dia kata memang just tiru. Mendengar. Tiru. Dengar Tiru beli saja. kaset macam tu. Itu pengalaman yang menarik Ustaz ya tentang bumi Ardu Kinanah ya, istilah untuk di Mesir ini, di situ tempat Nabi Musa, Nabi Yusuf, tempat Firaun pun kat situ jugalah ya. Okey. Jadi bergantung apa yang dipilih, kalau katakan sampai ke Mekah pun sama juga Ustaz ya, memilih sama ada nak jadi mengikut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengikut pada sahabat ataupun nak jadi macam Abu Lahab pun boleh juga kan. Ada yang kita doakan agar apabila kita melihat ataupun mendengar kepada pengalaman ini tadi menyebabkan kita makin bersemangat lagi Ustaz ya dengan Al-Quran, dan lebih daripada itu ialah kita nakkan semangat Al-Quran itu kalau zaman Nabi Musa itu diperjuangkan ya, maksudnya Taurat diperjuangkan, dipegang dengan kuat ya, bukan sekadar Bani Israel itu diselar kerana apa, kerana dia dapat macam-macam nikmat, dibebaskan apa sebagainya, tapi buat perangai kan. Tapi dalam masa yang sama pun tetap juga Nabi Musa itu berjuanglah ya, tak ada pula dia kata macam ni degil sangat ni aku tinggal je lah kan, ataupun nak merajuk ke apa ke, tidak. Nabi Musa tetap juga diseru oleh Allah SWT untuk kembali selepas bertemu dengan Allah untuk bersama dengan masyarakat, kerana itulah nilai perjuangan sehinggalah kemenangan Bani Israel tersebut ke bumi Palestin walaupun tidak dapat bersama dengan Nabi Musa. Nabi Musa dah meninggal ya, diteruskan oleh pemimpin-pemimpin pada masa yang seterusnya. Jadi sama macam kita juga bahawa apabila kita bercakap tentang Quran ini ingin diangkat, kalau ada yang kata bahawa ada kumpulan organisasi yang tidak mahu menerima, itulah perjuangan kita ya. Di dalam bahagian masing-masing Ustaz mengajar di Darul Furqan, ya, berapa orang pelajar sekarang Ustaz? Pelajar Darul Furqan alhamdulillah dalam 900 orang. 900 orang. Subhanallah. Dia campur lah daripada tadika tu. Ya. Tadika, sekolah rendah, sekolah menengah. Sekarang budak-budak tengah SPM, doakan Ustaz. Amin. Okay, kita doakan dimudahkan urusan ya, dan terus dengan ilmu Quran, ilmu akademik itu bersatu untuk disebarkan ya, memimpin dunia dengan nurullah ya, sebagaimana yang kita baca sebentar tadi, walau karihal kafirun. Kerana walaupun kita kata bahawa zaman sekarang mungkin berbeza dengan zaman Nabi dahulu ya, tetapi dari segi orang yang kufur tetap kufur ya, orang beriman tetap beriman. Dia mesti ada perbezaannya, dan bezanya itu kerana dia meletakkan keutamaannya kepada nur ataupun cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sudah pun melihat ayat 33, kita nak bergerak pada halaman 193 di mana kita sudah berbincang semalam ayat 40 tentang kalimatullahi hiyal ulia. Tetapi sebelum itu ya, kita tengok ayat panjang-panjang pada buku surat ini Ustaz ya. Cuma yang pendek sikit itu ialah pada ayat yang ke-39 ya, yang mungkin nak dibaca sedikit agar kita jelas ya bahawa dalam perjuangan ini mesti kita ingat bahawa yang paling berkuasa siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan kalau ada yang kata saya tak nak berjuanglah, saya penatlah, saya dah pencen apa sebagainya, kalau tak nak berjuang, sebenarnya Allah ingatkan pada ayat 40, Nabi bersama Abu Bakar menang tanpa ada orang lain yang melindunginya kecuali Allah SWT. Jadi kalau ada yang kata saya dah penat, saya nak baca Quran je lah, nak duduk diam-diam, ataupun saya nak pencen dah goyang kaki, nak tunggu apa istilahnya kubur panggil mari kan. Sebenarnya Allah cakap bahawa kalau tidak berada dalam kafilah perjuangan, rugi ya, amat rugi. Jadi kita baca dulu ayat 39 untuk kita melihat apakah perkara yang penting dalam ayat ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adaban aliman wa
قوما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 39, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, nescaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikanmu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat 39, ayat 40 ini bermula dengan illa. Allah mengingatkan kepada kita, ya, kepada sahabat terutamanya pada waktu itu, jika kamu tidak mahu bersegera keluar berperang, jika kamu tidak mahu menolong Allah, fine. Allah menyatakan begitu, ya, bahawa Allah itu Maha berkuasa, dan kalau di hujung ayat 40 itu wallahu azizun hakim. Allah itu amat berkuasa, perkasa. Selama ini pun Allah dah bantu, tak perlukan kamu pun. Ayat ini turun ketika peristiwa Tabuk, iaitu apabila kita melihat perang-perang sebelum ini tidak ada paksaan kepada semua orang untuk pergi berjuang. Tengok mana yang ada boleh pergi berjuang, dan siapa yang tidak pergi tinggal di sana. Tetapi bila sampai pada Tabuk, selepas peristiwa Fathu Mekah, ya, selepas berlaku Hunain, maka Tabuk adalah masa difardukan untuk berperang. Pada waktu itu, siapa yang diseru untuk pergi berperang, yang tidak ada apa-apa sebab untuk tidak pergi, maka dia digelar sebagai orang yang lari ataupun tidak menunaikan fardu perjuangan peperangan pada waktu itu. Maka dalam hal ini ayat 38 Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah, kamu merasa berat. Apa yang berat pada waktu itu? Konteksnya pada waktu itu sudah berada di Mekah yang amat aman, kan, ya, dah menang, bisnes menjadi, ya, kemudian apa lagi, banyak lagi benda-benda yang perlu diuruskan. Bila bercakap tentang bisnes ni, dia akan banyak menggunakan pemikiran. Apatah lagi sebelum itu dah berjuang di Hunain, sudah berjuang Fathu Mekah, dah lama dah berjuang ni, bencinlah, relax sikit bagi orang muda contohnya, kan. Jadi apa yang berlaku pada waktu itu, ada sahabat yang terlambat. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik, ya, di samping orang-orang munafik yang lain. Jadi pada waktu itu Allah mengingatkan mengapa rasa berat ilal ard, ya, thaqaltum ilal ard ini maksudnya ialah apabila seseorang tu rasa berat, dia terpengaruh dengan dunia, ya, macam dia ini frasa dalam bahasa Arab lah, maksudnya berat sangat. Dia lebihkan kalau atas katil tu Ustaz, ya, macam berat sangat nak angkat gebar tu, kan, padahal tak berat pun, tetapi disebabkan dia sudah graviti terlampau kuat, ya, graviti terlampau kuat, susah sangat nak bangkit untuk untuk pergi bangun dan berjuang. Araditum bil hayatid dunya, apakah kamu redha kepada kehidupan dunia minal akhirah, dalam ayat yang ke-38. Jadi ayat yang dibacakan oleh Ustaz sebentar tadi bercerita tentang Allah akan azab yang pedih dan menggantikanmu dengan kaum yang lain. Kaum yang macam mana? Kaum yang sanggup berjuang. Apakah konteks kita sekarang ini apabila kita diminta untuk berjuang? Satu, kalau di medan perang kalau ada panggilan, tetapi kalau perjuangan harian kita fi sabilillah ini, kalau kita tak nak memperjuangkan Quran, ya, tadi Ustaz pun ada cakap, kan, waktu ada je tiga yang rasa macam nak tinggalkan tahfiz, kan. Mungkin mak tak bawa pun ayat ni. Ya, kalau mak bawa ayat ni, kalau kamu tak nak ikut, Allah ganti yang lain. Allah ganti orang lain, tak payah kamu pun. Boleh, kan, tapi mak tak kira tak dabur ayat At-Taubah ini. Mesej kepada tuan-tuan, kepada saya sebenarnya, kalau saya tak sampaikan, kan, ada orang lain yang boleh sampaikan. Kan? Allah boleh pilih, tak perlukan kita pun. Jadi bila ada peluang bersama Al-Quran, adik-adik yang ada peluang walaupun SPM ke, ya, ada peluang baca Quran, belajar Quran, jangan tinggalkan. Ini adalah perjuangan kebaikan fi sabilillah. Kalau kita tak nak masuk, ramai lagi orang yang boleh join. Allah. Tak ada orang, Allah boleh bagi menang kepada Nabi dan Abu Bakar ketika peristiwa hijrah, ketika diserbu oleh Suraqah bin Malik, kejar sana sini, okey saja.
Allah berkuasa. Wallahu azizun hakim. Itulah pelajaran daripada halaman 193. Jadi kita kena rebut peluang. Bila Allah bagi peluang, tak nampak peluang, cari peluang. Apa-apa sahaja yang mengangkat Al-Quran. Tak kisah. Ya, ada yang bahagian taranum maksudnya, ada yang bahagian baca, ajar tajwid alif bata. Kan? Guru-guru yang mengajar alif bata jangan dikecilkan, itu amat besar. Ya. Pasal nak bersabar mengajar alif bata ni, saya ajar anak saya kat rumah tu, kan. Bila dia abah, apa ini abah kan? Kita rasa kan. Dah sebut dah. Dah sebut dah. Memerlukan kesabaran. Jadi sabar dalam perjuangan ini, ketika alif bata satu, ketika dah tajwid satu, ketika taranum satu, ketika faham satu, ketika nak beramal di medan sampai ke medan perang, semua itu adalah perjuangan Al-Quran yang kita perlu ambil bahagian masing-masing. Ya, bagi tuan-tuan yang berada di rumah, fikir ya, kita nak pilih yang mana satu, terutama apabila kita bercakap nak bulan Ramadan ini bulan barakah yang perlu kita ambil peluang tersebut. Baik, kita teruskan pada halaman 194 ya. Infiru khifafan wa thiqalan, ya, iaitu berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Yang ini kita minta baca sekali lagi oleh Ustaz. Satu ayat lah Ustaz Tarmizi. Lepas ni nak dengar lagu. Lagu Man Ana. Jadi kita nak baca ayat berapa Ustaz? 41. 41. Baik, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. InsyaAllah kita nak baca ayat yang ke-41. Lepas ni mungkin Ustaz Furqan Fawaz boleh kongsikan sikit dengan kita. Mungkin ada idola-idola, ataupun tokoh-tokoh Al-Quran yang memang jadi minat Furqan Fawaz, minat tak bila jadi semangatlah nak belajar, dan mungkin juga boleh kongsi dengan kita semua cabaran mengajar Al-Quran itu. Mana di lapangan, mungkin kanak-kanak, dewasa dan sebagainya mungkin berkongsi ya. Namun saya baca dulu ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini adalah perjuangan sampai ke medan perang, tetapi wajahidu itu bukan sekadar jihad di medan perang, jihad dalam bersungguh-sungguh di medan Al-Quran, juga jihad fi sabilillah dengan harta, dengan diri. Cabaran Ustaz Furqan dalam dunia Quran ini, ya, dalam masa yang pendek kita ada ni, sebelum kita nak dengar suara akhir daripada Ustaz Furqan nantilah. Jadi mungkin 1 minit Ustaz, apa cabaran tapi apa semangat yang Ustaz Furqan bagi kepada cikgu-cikgu dekat Darul Furqan, juga kepada cikgu-cikgu Quran yang ada? Cabaran yang saya dapat sepanjang mengajar 2-3 tahun ni, cabaran adalah bagaimana kita nak bagi anak murid ni, macam kita dulu, kita tak minat, macam nak bagi dia minat. Macam boleh kata ada yang datang kerana paksaan mak ayah, ada yang datang kerana dia tak tahu nak buat apa. Kerana result dia tak berapa bagus mungkin. Jadi nak datangkan minat tu, saya akan bagi dia, okey, kamu setiap malam kena dengar bacaan daripada Syekh Mishari contohnya. Antara tokoh-tokoh Quran yang kita boleh ambil contoh Ustaz. Syekh Mishari, kalau budak tu dah jenis upgrade sikit, kita bagi dia dengar Syekh Ahmad Nu'aina. Macam mana nak bagi dia orang cintakan Quran ni, kita bagi dia laluan zaman sekarang ni, budak-budak terdedah kepada YouTube, internet. Kita bagi dia dengar Syekh Mishari contohnya. Kemudian ikut agar dia kenal siapa diri dia tu sendiri, kaitkan dengan tokoh-tokoh. Kenapa kamu baca Quran? Tengok ni, Syekh ni sampai menangis-nangis baca macam tu. Fafiru ila Allah, fafiru
Allah. Pada ayat tu cakap bersegeralah kamu kepada Allah saja boleh menangis, Syekh. Ya. Macam mana dia boleh menangis? Kita nak bagi budak tu rasa cinta sampai macam tu. Ya. Biar baca Quran ni dia tak daripada mulut saja tapi sampai ke hati. Subhanallah. Sebabnya bila bercakap tentang baca sampai kenal Allah dan kenal diri sendiri ini, ya, mungkin sedikit daripada Ustaz Man Ana tadi, ya, sebelum kita akhirkan dengan doa kita di akhir ini. Sila. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Jadi siapa diriku yang tadi itu, yang cinta tadi itu siapa sebenarnya, Ustaz? Siapa diriku tanpa guru. Tanpamu guru. Tanpamu aku bukan siapa-siapa. Masya-Allah. Guru kita lah. Dan yang pastinya guru paling agung kita, Nabi Muhammad, ya, dan yang mengajarkan Al-Quran adalah daripada Ar-Rahman Allamal Quran. Kita doa pada Allah SWT, Allah pimpin kita, terus mendidik kita, mengajar Al-Quran kepada kita. Kita mempersilakan Ustaz Furqan untuk membaca, memimpin doa. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Furqan Fawaz yang sudi bersama untuk memimpin doa, berkongsi pada hari ini bacaan pengalaman bersama Al-Quran, perjuangan Al-Quran yang saya bersama dengan tuan-tuan ingin teruskan, dan inilah yang ingin kita sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha kita berjuang bersama. Tuan-tuan boleh menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran ini seperti nombor yang tertera, agar kita dapat sama-sama, ya, mengikut jejak langkah daripada surah At-Taubah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan kapasiti kemampuan masing-masing terus berjuang, kerana itulah tanda kita menghargai kalimatullahi hiyal ulia. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada jam 5 petang, 11 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Terus kita istiqamah, kuatkan hati, sabat menuju perjuangan walaupun ianya mungkin panjang. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.